Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis ilmu kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berkumpul, sama-sama menghadiri program forum santai ini. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang sudi hadir, yang sudi meluangkan masa dalam platform FB Live Persatuan Agama Islam IPG Kampus Pulau Pinang. Baiklah, bagi melabuhkan tirai acara sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, marilah kita mengenal terlebih dahulu ahli-ahli panel yang sudi menerima jemputan khas daripada pihak PAI sendiri yang sudi berkongsi ilmu dalam forum kita pada kali ini. Okey, memperkenalkan panel yang pertama, Saudara Asyar Nakhid bin Asmawi daripada PISMP Jun 2022 kelas Mat 1. Selamat datang saudara. Baiklah. Selamat datang. Ahli panel yang kedua, sahabat saya sendiri, Saudara Muhammad Haikal bin Muhammad Nur daripada PISMP Jun 2020 kelas PAI 3. Selamat datang juga saudara. Selamat datang saudara. Okey, sihat semua? Alhamdulillah sihat-sihat. Alhamdulillah sihat saja. Alhamdulillah. Okey, bolehlah. Kita sama-sama teruslah ke intipati program. Okey, yang pertama sekali sudah semestinya lah kita sudah sedia maklum tajuk forum kita pada kali ini adalah meneladani pengorbanan Khalilullah. Saya ulang, meneladani pengorbanan Khalilullah. Tajuk ini suka saya kongsikan amat sinonim lah dengan bulan yang kita duduk sekarang, iaitu bulan Zulhijjah. Dan juga kita sering dengar sirah seorang Nabi, iaitu Nabi Ibrahim, yang mana berkait rapat dengan bulan yang mulia ini. Jadi saya pun tak naklah bercakap begitu panjang, saya serahkanlah. Jadi bagi mengupas dengan lebih berlanjut, tanpa buang masa, saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang pertama, Saudara Nakhid. Bolehkah saudara ceritakan sedikit sirah Nabi Ibrahim secara ringkas dan apa kaitannya dengan bulan Zulhijjah? Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis lah, pengerusi forum kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datanglah kepada semua yang hadir dalam forum santai ni. Okey, jadi saya di sini hanya ingin berkongsi ilmu lah. Saya tak adalah banyak ilmu sangat, tapi ilmu yang saya ada ni baiklah kita berkongsi. Jadi menjawab soalan sebentar tadi. Okey, jadi Nabi Ibrahim ni adalah salah satu Nabi Ulul Azmi lah. Jadi siapa yang tahu dan siapa yang tak tahu, Nabi Ulul Azmi ni adalah seorang Nabi yang mempunyai ketabahan, kesabaran dan kekuatan lah, yang luar biasa daripada Nabi-Nabi yang lain. Kita tahu Nabi-Nabi yang lain pun kuat, taat, sabar. Tapi Nabi-Nabi Ulul Azmi ni dia punya ketabahan dia luar biasa lah. Sebab apa? Sebab dia punya musibah, dia punya dugaan dan segala ujian yang datang tu berat. Jadi di sini contoh Nabi Ulul Azmi ada 5 lah, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan Nabi Nuh. 5 ni. Jadi kalau kita tengok balik lah, kelima-lima Nabi ni dia memang mempunyai ujian yang sangat berat lah. Tapi di sini saya nak fokuskan kepada Nabi Ibrahim. Jadi yang kita tahu tajuk kita pada hari ini adalah pengorbanan seorang
Khalilullah. Jadi Khalilullah ni adalah gelaran lah buat Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab setiap perintah dari Allah, Nabi Ibrahim ni dia bukan hanya buat perintahnya, tapi dia buat tu dengan dia memikirkan macam mana nak buat ni dengan sempurna. Jadi antara kaitan Nabi Ibrahim ni dengan bulan Zulhijjah ni banyak sebenarnya. Saya boleh kupas dah beberapa kisah. Jadi yang pertama kita dapat lihat lah. Saya pun pasti yang semua orang pun pernah dengar pasal kisah ni, iaitu Nabi Ibrahim dia ditimpa ujian, iaitu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Jadi untuk rujukan semula, semua boleh lihat surah Al-Saffat ayat 102, 103 dan 107. Jadi di sini saya hanya ingin ringkaskan sajalah. Jadi kisahnya begini, pada suatu hari Nabi Ibrahim ni dia mimpi. Jadi yang kita tahu, mimpi Nabi dan mimpi kita ni berbeza. Mimpi kita ni boleh jadi betul ataupun tak. Tapi mimpi Nabi ni kita boleh katakan dia adalah wahyu daripada Allah lah. Jadi Nabi Ibrahim satu malam dia mimpi. Dia mimpi yang Allah memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail lah. Jadi pada paginya tu, pada keesokan harinya, Nabi Ibrahim pun beritahu lah dekat anak dia itu Nabi Ismail, yang dia kata yang dia menerima wahyu daripada mimpi tu, iaitu disuruh menyembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail ni pun dia pun dia dengar daripada ayahnya dia cakap macam tu. Jadi Nabi Ismail ni dia tahulah yang Allah ni buat benda ni bukan saja-saja, iaitu benda ni adalah ada sebab lah kenapa dia buat tu. Jadi Nabi Ismail ni pun dia tak agak-agak, jadi dia pun cakap lah jika ini perintah Allah, jadi buatlah. Jadi Nabi Ibrahim pun dia pun turutilah perintah Allah tu. Lepas tu bila Nabi Ibrahim ni nak sembelih anak dia, di situ Allah nampak lah yang Nabi Ibrahim ni taat pada perintah Allah. Dia tak tertanya-tanya kenapa kena buat ni, kenapa kena buat, kenapa aku yang kena. Dia tak mempersoalkan benda tu. Jadi daripada situ kita nampak lah yang ujian ni memang sangat berat lah. Yang bayangkan kalau kita seorang ayah, lepas tu kita tak dapat anak dalam jangka masa yang lama. Lepas tu tiba-tiba kita diperintahkan begitu. Apa perasaan kita? Sebab itulah inilah yang membezakan antara Nabi dengan manusia biasa. Jadi kita sambung balik kisah tadi. Lepas tu lepas Nabi Ibrahim nak sembelih tu, Allah pun cakap lah, berfirman lah. Dia kata Allah berfirman yang tak payahlah sembelih dia. Jadi kita gantikan Nabi Ismail tu dengan seekor haiwan ternakan lah, iaitu kambing. Itu salah satu. Jadi di sini kita dapat lihatlah ibadah korban. Daripada sinilah, daripada kisah ni jadi wujudlah ibadah korban dalam bulan Zulhijjah. Itu salah satunya lah. Seterusnya adalah dalam bulan Zulhijjah juga kita ada haji, betul tak? Kita ada haji. Jadi salah satu ibadah haji yang saya ingin tekankan di sini ialah ibadah sa'i. Jadi ibadah sa'i ni adalah kita bergerak dari Bukit Marwah Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Jadi dia kisah yang menarik di sini sebenarnya. Jadi pada satu hari Nabi Ibrahim dengan isteri dia Siti Hajar dan Nabi Ismail waktu kecil. Waktu tu Nabi Ismail tengah menyusu lagi. Mereka satu keluarga ni pergi ke satu tempat yang tandus, yang tak ada apa padang pasir. Tapi yang sekarang ni yang dikenali sebagai Kota Mekah. Ini macam awal-awal. So pada awal-awal tu Nabi Ibrahim dia tinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail dekat tengah-tengah padang pasir yang tak ada apa kat situ. Lepas tu Nabi Ibrahim pun pergi. Lepas tu Siti Hajar pun mempersoalkan lah kenapa dia pergi macam tu ya. Lepas tu dia tanya Nabi Ibrahim kenapa Nabi Ibrahim pergi, tapi Nabi Ibrahim diam je. Lepas tu bila Siti Hajar tanya adakah ini perintah daripada Allah, lepas tu bila dia cakap yang tu, Nabi Ibrahim pun dia cakap iyalah. Jadi bila dari situ Siti Hajar pun fahamlah tugas seorang Nabi ni bukannya senang. Jadi bila lepas Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar pun jagalah anak dia. Dia jaga anak sampailah satu tahap yang susu ni dah habis. So bila susu ni dah habis, Siti Hajar pun dia nak meminta tolong lah. Jadi dia pun pergilah ke Bukit Sofa tu, tengok orang ada tak orang, dia minta tolong. Lepas tu tak ada, dia turun, dia pergi balik Bukit Marwah. Jadi
nak cari pertolongan jugalah, nak cari orang. Jadi dia berulang-alik sebanyak 7 kali tapi tak ada orang. Lepas tu daripada 7 kali itu pun Siti Hajar pun berdoa kepada Allah supaya dia dipermudahkan urusan. Jadi secara mukjizatnya Siti Hajar nampak ada air yang keluar dia berhampiran dengan Nabi Ismail. Jadi kat situ kita nampaklah yang daripada air yang keluar tu adalah merupakan air Zam-Zam yang sehingga kini air dia tak berhenti habis. Jadi kita pun tahulah air Zam-Zam ni dia mempunyai khasiat yang lain lah daripada air-air biasa. Jadi daripada kisah ini kita dapat lihatlah daripada kisah ini sa'i itu pun ibadah sa'i itu pun adalah sampai sekarang itu untuk ibadah haji. Jadi kalau kita kaji lebih dalam kisah-kisah Nabi Ibrahim ni, dia sebenarnya menarik sebenarnya. Ingin saya petiklah satu kisah di mana satu kisah di mana Nabi Ibrahim ni dengan kaum dia. Ada satu hari tu Nabi Ibrahim ni tanya dekat ayah dia. Ayah Nabi Ibrahim ni dia adalah seorang pembuat berhala lah, dia tanya. Ayah dia, kenapa ayah dia sembah berhala? Lepas tu ayah dia berkatalah yang ayah dia ni sembah berhala sebab nenek moyang dia dulu sembah berhala. Jadi di sini Nabi Ibrahim pun dia nampaklah yang benda ni tak betul, benda ni sesat. Jadi dia katalah waktu tu yang waktu tu ditanya ayah dia tu, waktu tu dia dengan kaum dia macam tu. Dia bukan ayah dia je macam tu. Yang kisah Nabi Ibrahim ni boleh lihat dalam Al-Quran, ada dalam surah Al-Anbiya ayat 57 sampai 67. Jadi dalam kisah ni Nabi Ibrahim cakaplah dekat kaum dia yang sembah berhala ni tak betul, sesat. Lepas tu kaum dia ni pun marah-marah lah, kenapa cakap macam ni kan. Yang Nabi Ibrahim ni dia datang ni nak bawa kerosakan ke? Tapi yang kita tahu Nabi Ibrahim ni datang nak bawa kebenaran. Lepas tu ada satu hari tu kaum Nabi Ibrahim ni dia macam pergi tempat lain lah. Jadi tinggal Nabi Ibrahim dia kat kampung dia tu. Lepas tu Nabi Ibrahim ni dia ada rancangan lah nak buatkan yang dia punya kaum ni sedar yang perbuatan dia betul salah. So Nabi Ibrahim pun dia pecahkan berhala kat kampung dia, bukan banyak, bukan sikit, banyak. Okay, kita sambung. Jadi bila Nabi Ibrahim dah pecah-pecah ni, dah pecahkan berhala semua, so tinggallah satu berhala yang besar. Jadi bila orangnya balik, dia pun tengoklah pasal apa tinggal berhala dia dah pecah. Lepas tu dia pun syak yang Nabi Ibrahim ni buat. So bila dia pesyak Nabi Ibrahim dia buat, lepas tu dia tanya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, kau ke yang buat semua perkara ni? Lepas tu Nabi Ibrahim katalah berhala yang besar tu buat. Cuba tanya kat dia. Lepas tu bila Nabi Ibrahim kata macam tu, yang kaum ni pun pelik lah. Macam mana nak tanya yang berhala tu tak boleh cakap? Lepas tu dari situ Nabi Ibrahim pun katalah, tahu pun yang berhala ni tak boleh cakap, kenapa kamu sembah lagi dia? Lepas tu yang kaum dia ni pun macam tersedar lah benda tu. Tapi lepas tu jadilah yang kaum dia ni macam tak dapat hidayah daripada Allah macam tu lah. Lepas tu dia pun lepas tu dia pun nak seingat saya dia nak bakar Nabi Ibrahim tu lah. Tapi kita tak adalah nak cerita sampai ke situ. Jadi kat sini kita dapat lihat lah yang kisah-kisah Nabi Ibrahim ni sebenarnya memang mencerminkan dia sebagai seorang Nabi yang lain pada Nabi yang lain lah. Sebab tu dia gelar Nabi Ulul Azmi. Jadi harap saya punya jawapan ni menjawablah persoalan yang ditanya oleh pengerusi forum kita pada malam ini. Terima kasih kepada saudara Naqib atas perkongsian sebentar tadi berkenaan sebab sedikit sirah Nabi Ibrahim dan kaitannya dengan bulan Zulhijjah ini. Isi yang sungguh boleh saya katakan padat dan ringkas dapat kita dengar, alhamdulillah. Dan saya tertarik dengan perkongsian saudara tentang mengenai pengorbanan Nabi Ibrahim itu sendiri, iaitu seperti mendapat wahyu daripada mimpi untuk menyembelih anak sendiri, dan Nabi Ibrahim sendiri sanggup mengorbankan sesuatu yang disayanginya semata-mata ingin menurut perintah Allah. Dan seperti yang saudara cakap, sudah pastilah
semua yang diwahyukan ini dan apa yang Nabi Ibrahim buat ni ada hikmah di sebalik setiap perkara yang berlaku dan juga semestinya terdapat pengajaran yang boleh kita ambil. Jadi saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, Saudara Haikal. Apakah hikmah atau pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim yang diceritakan oleh Saudara Naqib sebentar tadi? Dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator Aira Kabir dan juga sahabat panel saya lah, saudara Ashar Naqib serta sahabat-sahabat di Facebook Live. Okay, sebentar tadi kita telah pun mendengarlah cerita yang dikongsikan oleh Naqib sendiri tentang kisah Nabi Ibrahim. Yang mana Naqib terangkan tadi kisah Nabi Ibrahim ni antara Rasul Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ni ada 5 dan antaranya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni Rasul Ulul Azmi yang mana para rasul diberikan ujian yang begitu banyaklah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri pun terdapat begitu banyak kisah ataupun cerita para nabi yang boleh kita baca ataupun kita sebarkan. Contohnya yang saya boleh bagi tahu, contohnya kisah Nabi Musa ada dalam surah Taha, surah An-Nazi'at, surah Al-Baqarah, dalam Nabi Nuh dalam surah Hud, yang mana famous lah Nabi Nuh beserta kaumnya, yang mana kaumnya tak nak join Nabi Nuh untuk menaiki kapal. Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Adam, surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, Nabi Yusuf, surah Yusuf sendiri, dan juga penting sekali forum kita pada hari ini ialah Nabi Ibrahim sendiri. Baik, saya nak pergi kepada apakah pengajaran yang kita boleh ambil lah ibrah untuk kita ni berdasarkan apa yang diceritakan oleh saudara Naqib sebentar tadi. Kisah yang pertama tadi tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Jadi kalau kita tengok ketaatan seorang ayah terhadap Allah dan juga kepahaman agama oleh anak itu sendiri menatijahkan pengorbanan yang cukup luar biasa. Contohnya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni. Mudah kata Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ni dua nabi, mudah kata. Dan juga apa yang kita boleh ambil ialah anak yang soleh daripada didikan ayah yang soleh. Ayah ni penting jugalah dalam kehidupan kita ni. Biasa orang sebut ibu lah. Ibu, redha ibu. Tetapi ayah tidak ada. Sedangkan peranan ayah penting jugalah dalam kehidupan. Dan buktinya boleh baca sendirilah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni. Antaranya lah, dia banyak lagi. Seterusnya Naqib ada berkongsi jugalah tentang Nabi Ibrahim meletakkan ataupun membawa Siti Hajar dan juga Nabi Ismail di suatu lembah, yakni Mekah. Jadi cerita itu cukup menyayat hati, yang mana ditinggalkan begitu saja, lapar dahaga, sehinggakan Siti Hajar ini berulang-alik dari Safa ke Marwah, dan sehingga tu memberi hasil bahawa kepada kita ni rukun haji dan rukun umrah ni ada ibadah sa'i antara Safa dan juga Marwah. Sejarah dia daripada kisah Siti Hajar ni lah, berulang-alik mencari air. Jadi antara kisah yang kita boleh ambil ialah antara pengajaran yang kita boleh ambil ialah kasih sayang ibu ni sangat-sangat tinggilah. Tu makruf lah, kita fahamnya tu. Dia juga kalaulah saya boleh highlight sikit dalam surah Ibrahim 37. 37 yang mana ayat 37 surah Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah apabila Nabi Ibrahim itu menempatkan zuriat keturunannya di lembah, yakni di Mekah,
Dan semoga Nabi Ibrahim berdoa dalam ayat ni, warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dan berilah mereka rezeki daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan kalau kita tengok doa Nabi Ibrahim ni, yang mana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah adanya buah-buahan. Dan kalau kita tengok di Mekah ni, memang adalah buah-buahan dari macam-macam buah ada. Dan antaranya disebabkan doa Nabi Ibrahim ni. Dan juga Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-30, pada ayat yang ke-40, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa agar anak cucunya mendirikan solat. Jadi kalau kita tengoklah, kalau kita tengok sendiri, bagaimana nabi-nabi ni juga berdoa kepada Allah. Padahal kalau kita nak kira nabi ni kekasih Allah lah, rapat dengan Allah. Tetapi dalam masa yang sama Nabi ni berdoa kepada Allah. Contoh kalau Nabi Musa, doa yang kita selalu baca sebelum kita belajar, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tu doa Nabi Musa apabila ingin berhadapan dengan Firaun. Contoh lagi doa Nabi Adam dan Siti Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita tengok nak bagi kepada kita bahawa doa ini merupakan wasilah antara hamba dan juga pencipta. Jadi di sini Nabi sendiri berdoa, maka apatah lagi kita yang bukan tahap Nabi. Lagilah kita perlu berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nakib ada berkongsi cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaumnya. Okey, jadi kalau kita tengok antara intipati yang kita boleh ambil ialah kebijaksanaan Nabi Ibrahim apabila bermuamalat dengan kaumnya, yang mana adanya sifat fatanah. Sifat fatanah, sifat bijaksana. Apa maksud sifat fatanah? Yakni para nabi ni dapat mematahkan hujah pihak lawan. Macam yang nak cerita tadi lah. Nabi Ibrahim kata, cuba tanya Tuhan, cuba tanya patung berhala tu, mungkin dialah yang menghancurkan patung berhala yang lain. Dan kaum Nabi Ibrahim kata, tapi dia nak hancur macam mana sebab dia tu tak boleh berbicara. Maka Nabi Ibrahim kata, kalau macam tu, kenapa kamu sembah patung tu? Tengok dia, jadi dengan kata-kata sebegitu, pihak lawan mati hujah. Tu antaranya. Dan juga ada satu kisah juga yang menarik dalam surah dalam surah Ibrahim juga, yang mana Nabi Ibrahim ni berhadapan dengan ayahnya sendiri. Ayah Nabi Ibrahim ni tidak beriman. Maka berlakulah dialog antara Nabi Ibrahim dan juga ayahnya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berdakwah kepada siapa? Kepada ayah dia lah. Cari surah bentar. Okey, surah Maryam ayat yang ke-42 hingga 48. Kalau kita tengok surah Maryam ayat 42 hingga 48 tu, sama-sama boleh bukalah. Nabi Ibrahim menggunakan perkataan ya abati. Yang mana ya abati ni wahai ayahku. Ya, kalau bahasa Melayu ni kita translate ayahanda. Ayahanda ni dia bahasa dia lembut lah. Lembut sangat. Contohnya kita nak cakap dengan ayah kita nak minta duit contohnya, kita cakap lembut lah. Abah, ada nak minta duit ni. Abah, sama jugalah. Kalau anak ya bunaya. Kalau translate bahasa Melayu Ananda. Tu bahasa yang paling lembut. Okey, jadi ayat tu jadi nak bagi tahu apa kepada kita, nak bagi tahunya
apabila kita berhadapan dengan orang yang zalim ataupun orang yang jahat ataupun orang yang tidak baik ni, maka pendekatan lembutlah yang terbaik. Maksudnya kita tak perlulah kita fikir kalau orang ni zalim kita kena kasar kerah. Tak semestinya juga. Buktinya kisah Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim begitu teliti, begitu berlembut dengan ayahnya. Sama juga dengan Nabi Musa berdakwah kepada Firaun. Surah apa? Surah Toha. Surah Toha. Ayat yang ke-44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Yang mana maka berbicaralah kamu berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Kalau kita tengok Firaun ni orang yang jahat. Yang berjenis jahat lah. Tetapi jahat dia tu pun Allah memerintahkan supaya Nabi Musa ni berdakwah dengan lembut kepada Firaun. Jadi kalau kita zaman kita sekarang ni, kita nak berdakwah kepada orang, tak perlu kita bercakap kasar, bercakap tegang dan sebagainya. Sebab orang yang kita berhadapan tu bukannya jahat sangat pun macam Firaun. Jadi pendekatan berhikmah, cara berhikmah itu lebih berkesan lah. Itu antara hikmah yang kita boleh ambil. Dan apa yang lebih penting sekali, Nabi Ibrahim ni ditimpa berbagai ujian, yang mana ujian ni bukan merendahkan martabat Nabi, tetapi untuk menaikkan darjat para Nabi. Antara ujian yang berat Nabi Ibrahim yang alami, yang macam Nabi sebut, terhadap kaum keluarga sendiri, terpaksa meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail apabila diperintah oleh Allah. Lepas tu nak berhadapan dengan ayah sendiri, keluarga sendiri. Sebab itulah ada satu kata-kata, iman tak boleh diwarisi. Kalau kita tengok sirah para Nabi pun, tak semua keluarga para Nabi ini bersama Nabi. Contoh lain ialah kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana isteri dan anak Nabi ni tidak bersama. Contoh siapa lagi? Nabi Ibrahim sebut dah dia. Nabi Musa ni Firaun merupakan ayah angkat kepada Nabi Musa, sebab Nabi Musa ini pernah dibesarkan di istana sendiri. Nak katanya betul lah kata-kata nasyid, iman tak boleh diwarisi. Jadi maka dengan adanya ujian sebegini, sudah pasti mengajar kepada kita ini supaya tidak perlu putus asa dalam kehidupan. Menjadi satu kebiasaan kepada para Nabi ini, diuji, dihina, disindir, dikata gila dan sebagainya. Itu sajalah daripada saya sendiri, sedikit perkongsian tentang ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Ibrahim ni. Jadi setakat tu sahaja belajar saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Okey, terima kasih kepada panel kedua, Saudara Haikal, atas pencerahannya yang boleh saya katakan utuhlah, berisi berkaitan hikmah yang terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim sendiri, dan juga ada juga yang Saudara Haikal selitkan kisah para Nabi lain seperti Nabi Musa dan sebagainya. Banyak sebenarnya pengajaran yang dapat kita perolehi daripada kisah Nabi Ibrahim khususnya, dan juga kisah-kisah para Nabi yang lain. Kita sebagai seorang Muslim boleh menjadikan para Nabi ini sebagai contoh ikutan dalam kehidupan seharian kita. Macam mana yang saya kata tadi, ujian yang ditimpa oleh Nabi Ibrahim itu kita ambil sebagai pengajaran supaya kita tidak berputus asa dalam sesuatu perkara yang kita ingin capai. Okey. Soalan seterusnya kepada saudara Nakhid. Dalam skop kita sebagai seorang pelajar, bagaimanakah kita dapat mencontohi sikap pengorbanan Nabi Ibrahim di IPG kita sendiri? Falyatafaddal mashkura.
terima kasih saya ucapkan sekali lagi lah kepada moderator kita lah. Okay, jadi bagaimanakah kita sebagai seorang pelajar dapat mencintai sikap pengorbanan Nabi Ibrahim di IPG kita. Jadi yang pertama-tama sekali ialah kita kena ingat dan kita kena percaya bahawa tentang takdir Allah ni. Jadi takdir Allah ni adalah memang baik untuk kita. Kita tak boleh kita kena selalu husnuzan lah dengan apa ujian yang kita dapat. Sebab apa? Dalam Quran pun Allah dah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang hambanya daripada kesanggupannya. Jadi di sini Allah dah tahu dah tahap kita macam mana. Jadi bila kita dapat satu ujian tu, kita tak boleh nak mengeluh, nak macam tak boleh lah nak harap ujian ni berat sangat buat aku. Tapi sebenarnya Allah dah readykan ujian untuk kita supaya kita bertambah lebih baik dan bertambah iman. Contohnya macam Nabi Ibrahim lah, kita dapat tengok. Jadi itu ujiannya yang Allah bagi dah suruh sembelih anaknya sendiri. Jadi di situ kita dapat lihatlah yang Nabi Ibrahim ni, dia ni taat kepada perintah Allah dan dia lakukan perintah itu. Jadi kita sebagai pelajar ni, kita tak boleh lah contoh macam kita dah dalam jawatan kita ada jawatan PAI ke JPP ke pengerusi itu ke pengerusi ni ke, kita tak boleh nak mengeluh lah. Jadi senjata kita senjata kita adalah doa. Jadi kalau kita rasa macam ujian ni berat sangat, banyak sangat kerja, assignment tak siap lagi lah tu, kawan-kawan lagi kena layan, lepas tu tak dapat main petang lah macam tu. Jadi benda ni kita kena manage sendirilah. Tapi yang pertama adalah berdoa kepada Allah supaya kita ni memudahkan, supaya kita dikenakan kawan-kawan selalu support kita lah. Tapi kalau ada kawan yang toksik kat kita tu, itu sebagai pembakar semangat je lah. Kita layan je lah, kita enjoy je lah apa yang nak kata, sebab dia pun kawan kita. Dan macam mana 5 tahun kita kat sini, 5 tahun lagi kita hadap perangai mereka. Tapi last kita berkawan juga dengan mereka. Itu yang pertama lah, kita kena percaya kepada takdir Allah. Yang seterusnya adalah kita kena ni sebar kebaikan dan mencegah kemungkaran ataupun amal makruf nahi mungkar. Jadi sebagai seorang pelajar ni, kita bukan, tanggungjawab kita bukan sahaja menuntut ilmu, tapi kita jangan lupa tugas kita sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Jadi untuk pengetahuan semualah, yang sebab zaman sekarang ni nak sebar kebaikan ni mudah je. Dengan menggunakan handphone pun dah boleh lah. Macam kita up status ke pasal contoh macam couple ni haram, lepas tu kita sebar pasal isu-isu semasa, ataupun kita bagi macam ayat-ayat yang sentap dekat tu, supaya bila orang baca, mungkin hari dia daripada dia nak buat jahat, contoh dia pergi mencuri, dia baca yang dia baca kita punya story ke status, dia macam berubah. Jadi kat situ dia pun tak buat benda jahat. Sebab itulah kita pun kena sedar sebenarnya hidayah Allah ni dia datang daripada pelbagai bentuk. Kadang bila orang tegur kita pun mungkin itu hidayah pada Allah lah. Allah suruh datang pada kita supaya kita berubah lah. Ataupun bila kita baca dekat story ke, dekat status ke, kat IG ke, dekat TikTok sekalipun, benda tu sebenarnya adalah hidayah. Macam tu lah. Jadi kalau macam kita ada kuasa ke, kita boleh lah buat macam kita tegur orang tu depan-depan ke. Tapi kita kena ingat lah, kita nak tegur ni jangan sampai orang tu terasa. Kita tegur jangan sampai menghina orang tu. Macam tu. Kalau macam kita tak boleh nak tegur tu macam kita dalam satu majlis yang besar ramai orang, lepas tu kita nak tegur orang tu dekat, macam kita nak tegur dia dan kita tujukan teguran kita dekat seseorang. Jadi kat situ kita dah macam mengaibkan dia lah, tak baik. Jadi bila kita nak berdakwah ni, kita kenalah ada kebijaksanaan seperti Nabi Ibrahim lah. Dia macam kisah dia memecahkan berhala tu, dia sebelum buat tu dia fikir dulu. Macam berhala ni dia tak boleh tu, dia tak boleh bergerak. Jadi bila dia buat bila dia tinggalkan satu berhala saja dan kaum dia pun mempersoalkan pun, lepas tu bila Nabi Ibrahim dia patahkan balik hujah-hujah kaum dia tu, jadi kaum dia pun berfikir bahawa benda tu betul lah, berhala ni tak boleh nak berkata-kata, tak boleh nak bergerak, nampak semua benda tu. Jadi dalam menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran ni, kita kena ada kebijaksanaan lah. Jadi amal makruf nahi mungkar ni kita kena selalu buat lah. Tak kisahlah kawan kita ke, senior kita ke, junior kita, at least
paling lemah pun kita membenci lah benda apa kemungkaran tu. Sebab apa? Dalam mencegah kemungkaran ni dia mempunyai tiga cara lah, iaitu dengan hati, selama lemah iman, dengan kuasa yang kita ada, ataupun dengan lisan. Dan yang seterusnya adalah yang terakhir, macam mana kita nak menyertai sikap pengembangan ni, macam Nabi Ibrahim buat adalah kita mestilah menjadi sebaik-baik insan, iaitu yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kat sini contoh, saya ambil contoh kisah Nabi Ibrahim tadi lah. Nabi Ibrahim ni adalah orang yang membina Kaabah. Jadi bila Nabi Ibrahim buat Kaabah tu, dan sampai sekarang Kaabah tu ada. Sampai sekarang lah ibadah haji tu terus ada. Jadi di sini kita kena ingatlah bahawa setiap perkara yang kita buat tu mestilah memberi manfaat bukan sahaja kepada diri kita, tapi kepada diri orang lain. Contohnya lah macam kalau dekat IPG kita contoh macam apa, Pai dia buat apa, tazkirah maghrib ke apa, ada puasa ke, kita hadirlah benda tu. Sebab apa, mungkin pihak Pai ni takkan dah contoh macam Pai buat program, mestilah dia nak ada sambutan orang ramai kan, lagi-lagi daripada kalangan siswa guru sendiri. Jadi bila dia hadir benda tu, jadi orang yang beri ceramah pun seronoklah nak bagi ceramah, dan kita hadir, kita pun dapat ilmu baru, macam tu. Jadi moga menjawab persoalan lah. Jadi di sini sajalah. Jadi saya sambung semula kepada moderator kita. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Saudara Naqib. Sekarang kita beralih pula kepada ahli panel kedua. Okey, sebentar tadi Saudara Naqib ada menyatakan bahawa kita ni hendaklah sentiasalah memberi manfaat kepada orang lain. Macam diberi contoh tadi kan, pihak PAI sendiri membuat pelbagai program untuk disertai oleh para pelajar, para siswa guru. Dan di sini saya juga ingin mengetengahkanlah juga cara untuk kita memberi manfaat kepada orang lain dengan kita menyumbang sesuatu atau berkorban. Tidak kiralah untuk demi agama kita ataupun demi negara kita. Jadi jangan cara untuk sembang tu, saya ingin bertanyakan kepada Saudara Haikal, dan soalannya berbunyi, apakah jenis bentuk pengorbanan yang dapat kita lakukan demi agama, bangsa dan negara kita? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Aire atas soalan yang diajukan sebentar tadi, iaitu bagaimana kita ingin melakukan pengorbanan terhadap agama, bangsa dan negara kita. Jadi pengorbanan ni besarlah. Perkorban apa sahaja. Okey, jadi perkorban ni kalau apa yang saya boleh highlight yang dalam skop kehidupan kita ni, yang mana kita ini bakal guru. Jadi apabila bakal guru, secara tidak langsung kita telah pun sebelah kaki akan memasuki sistem pendidikan. Mudah kata semua orang pelajar IPG ni akan pergi sekolah. Praktikal di sekolah. Tak adalah yang kena pergi hospital ke, bank ke. Kalau ada bukan praktikal lah. Kalau ada pergi pun atas urusan peribadi. Okay, jadi apa yang saya tengok sesuai dengan kita punya persekitaran, yang mana persekitaran kita ialah pendidikan, maka pengorbanan yang kita ingin laksanakan itu mestilah berkisarkan pendidikan juga. Jadi banyak aspek sebenarnya kalau boleh kita highlight: kesihatan, ekonomi, keselamatan, ketenteraan. Tetapi saya rasa lebih sesuai kalau saya berkongsilah tentang pendidikan ni. Okay, jadi pendidikan ni merupakan satu perkara yang besarlah dalam sesuatu tamadun. Nak tengok sesuatu tamadun tu maju tak maju, hebat tak hebat, maka tengoklah sistem pendidikan. Contohnya tamadun Abbasiyah, kalau kita belajar sirah di Baghdad, maka hebatnya tamadun waktu tu kerana hebatnya sistem pendidikan. Yang mana Baghdad ni di Iraq, Baghdad merupakan pusat tumpuan ilmu.
kalau sekarang ni kalau kita boleh tengok di Mesir lah. Kalau sekarang ni Mesir, Al-Azhar. Contoh macam tu lah. Jadi guru ni, kita sebagai guru ni perlulah melaksanakan pelbagai pengorbanan. Contohlah kalau saya boleh highlight di sekolah, yang mana di sekolah ni apabila kita bekerja suatu hari ni, mesti banyak perkara yang kita perlu buat, yang perlu kita fikir. Nak berhadapan dengan guru, pihak pentadbir, orang atas dengan pelajar lagi. Jadi secara tidak langsung kita akan melaksanakan berbagai pengorbanan, contohnya dari segi masa, duit, tenaga, dan yang paling penting sekali perasaan. Maka orang kata pekerjaan guru ini stres dan sebagainya, maka kita sendirilah yang cuba create suasana yang menggembirakan kita. Kena ada satu kata-kata, kerja berat tak apa, asalkan suasana itu menyeronokkan, berbanding kerja sikit, kerja ringan, tetapi suasana tidak mendorong kita untuk bersemangat. Jadi tertekan, baik kerja berat kita gembira daripada kerja sikit tetapi kita tidak bergembira. Okay, jadi seterusnya, kalau kita tengok di IPG ni, pelajar masuk IPG, kita semualah, kita semua, faktor yang mendorong kita masuk IPG ni berbagai. Ada masuk sebab minat sendiri, ada tu sebab mak ayah suruh, ada tu sebab ikut kawan. Sebab apa awak masuk IPG? Sebab IPG je ada, yang lain tak boleh masuk. Jadi tak kiralah apa sekalipun kita punya sebab, tetapi kita kena ada mindset bahawa kita perlu melaksanakan, kita perlu ada satu karakter ataupun satu jiwa guru ni. Mudah kata berjiwa guru. Barulah kita rasa gembira. Contohnya, kalaulah seseorang, saya ambil seorang penyanyi, menyanyi tapi dia tidak ada ruh, dia nak melaksanakan ala kadar saja, maka performance dia biasa-biasa saja. Contohnya pemain bola sepak, dia main bola tu sebab Allah suruh. Jadi dia main pun tengok sajalah bola tu, tidak pergi ke mana-mana. Maka macam tu juga kita, maka cuba kita tanamkan dalam hati kita ini jiwa seorang guru. Maka apabila adanya jiwa seorang guru ni, datanglah apa-apa sekalipun ujian ataupun rintangan dan sebagainya, maka kita tak tengok itu sebagai ujian, kita tak tengok itu sebagai rintangan, tetapi kita tengok sebagai suatu kemanisan pada masa akan datang. Macam tu. Dan juga dalam sistem pendidikan, kita perlu ada satu konsep yang mana kita ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yang macam Airi sebut tadi lah, memberi manfaat kepada orang lain. Maka apabila kita direzekikan menjadi guru, banyak perkara yang kita boleh sebarkan kepada pelajar. Kita boleh ajar pelajar, walaupun kalau kita tengok pelajar kecil, jajah 1, jajah 2, kalau dia orang baca pun bukannya faham pun. Contohnya, kalau ajar orang besar ni mudah faham, tak apalah, tidak menjadi satu masalah. Yang penting sekali kita mengajar, mendidik, mentarbiah dan sebagainya. Kena rasa seronok lah. Dan dia kalaulah direzekikan, contohlah jadi panel penggubal buku ke contohnya, ataupun masuk dalam Kementerian Pendidikan, ke Airil masuk ke, yang berbahagia Airil, yang berhormat Nakib, PBD ke JPN ke, apabila kita berada pada posisi tersebut, alhamdulillah kita ni diberi kefahaman yang baik, maka kita cuba laksanakan sebaik mungkin. Yang mana tidak baik, yang mana buruk, kita cuba berbetulkan satu persatu. Yang mana baik, kita teruskan. Kan banyak kalau kita tengok pembaruan dalam sistem pendidikan. Contoh kalau dalam PAI sendiri, kafar, contohnya. Contohlah, ada banyak lagi cari sendiri. Perkara baik ni penting sebab apa? Sebabnya moga-moga dengan apa yang kita buat ni orang seterusnya akan buat. Apabila sebegitu, maka moga-moga pahala tu kita dapat juga. Itulah yang terbaiknya. Kita nak pergi ni,
kita jangan bagi batu kat orang. Kita bagi bunga. Habis bila bagi bunga, orang akan ingat. Kalau bagi batu, contohlah kayu ke, orang tak nak ingat benda tu. Tu sebagai analogi sajalah. Jadi untuk soalan Airin, secara kesimpulannya, bagaimana kita nak melaksanakan pengorbanan terhadap agama, bangsa dan negara, saya nampak satu cara sahaja yang mudah lah, iaitu dalam aspek pendidikan sahaja. Boleh je perkara lain pun, tetapi perkhususan itu, perkhususan pendidikan sesuailah dengan kita sebagai seorang bakal guru, dan juga kita ni merupakan siswa guru IBG lah. Itu sahaja daripada saya. Semoga menjawablah soalan daripada Airin. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudara Haikal. Penuh isi input yang dapat kita ambil. Jadi di sini saya dapat simpulkanlah secara keseluruhan daripada sirah pengorbanan Khalilullah ini, sungguh menyayat hati kalau kita telusuri sirah-sirah Nabi dan khususnya Nabi Ibrahim sendiri, serta penuh pengajaran yang dapat kita ambil. Kita sebagai seorang pelajar dapat mencontohi sikap pengorbanan Nabi Ibrahim, dan juga kita juga boleh menyumbang kepada agama dan negara kita. Jadi selesai sudah perbincangan forum kita pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat mendengar input-input yang bermanfaat daripada kedua-dua panel. Saya yakin dan percaya semua yang hadir dalam forum ini mendapat begitu banyak ilmu, dan saya harap ilmu yang kita sama-sama peroleh dapat kita sebarkan kepada orang lain, insyaAllah. Okey, tiba masa untuk sesi persoalan. Jika ada sebarang persoalan boleh diutarakan pada bahagian ruangan komen dan dinyatakan kepada panel mana soalan diajukan. Alhamdulillah ada terdapat satu soalan daripada Ahmad Fawaz. Saya tolong bacakan soalan saya. Macam mana kita sebagai seorang Muslim yang tiba-tiba berasa tak semangat dalam dakwah Islam nak atasi situasi dan perasaan ini? Saya buka kepada para panel yang ingin mengutarakan pendapat. Saudara Haikal. Okey, baik. Bismillah. Soalan daripada Fawaz, bagaimana kita sebagai seorang Muslim tiba-tiba berasa tak semangat dalam dakwah Islam, nak atasi apa dia ni? Bagaimana lah maksudnya? Bagaimana cara nak atasi situasi dan perasaan? Okay, jadi dia menjadi satu nomrah ataupun satu kebiasaan apabila kita ni kita nak melaksanakan dakwah Islam, tiba-tiba kita rasa mungkin kecewa ataupun sedih ataupun berasa down dan sebagainya, maka itu perkara yang biasalah. Maka apabila perkara itu berlaku, jangan kita biar lama-lama sangat. Jangan sejuk sangat. Ya, apabila lama dalam peti ni, jadi tak sedaplah makanan tu. Dia kena panaskan juga.
supaya kita boleh makan. Maka antara cara kita nak atasi kita ni tak bersemangat, banyak cara. Antaranya ialah banyakkan mendengar ataupun membaca kisah para sahabat ataupun para nabi, ataupun nak spesifik lagi kisah Nabi Muhammad SAW. Maka kalaulah kita tengok kisah orang-orang dahulu ni, rupa-rupanya bukan kita saja yang berasa macam tu, bahkan orang terdahulu pun rasa macam tu juga. Dan juga apabila kita berasa sedih ni ataupun down ke, dengan membaca sirah-sirah, maka dia akan menjadi ubat semangat kepada kita. Contoh saya bagi Contoh saya bagi Rasulullah ni ada, ni saya pernah baca lah, saya pernah dengar Rasulullah pernah di rumah baginda 2 bulan tidak berasak dapur, maksudnya tak ada makanan. Yang ada hanyalah kurma da'ai saja. Maka kalau kita tengok begitu sedihlah kehidupan Nabi ni. Maka dengan baca sirah macam tu, kita tahulah bahawa sebenarnya kita ni lebih selesa berbanding Nabi, berbanding para sahabat. Dia akan menjadi ubat dan menjadi satu hiburan bahawa kesedihan kita tu kita tak perlu kumpul lama sangat, ataupun kita punya down tak perlu lama-lama sangat. Itu sebagai contohnya lah. Ataupun kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh. Yang mana kisah Nabi Nuh ni dia boleh baca dalam surah Hud. Yang mana isteri dan anak baginda ni tidak join sekali dalam kapal, sehingga kan Nabi ni berasa sedih lah sebab kaum kerabat sendiri. Dan kita kena ingat, sedih, kecewa, marah, gembira, bahagia ini merupakan perasaan manusia. Siapa-siapa pun ada perasaan ni. Maka Nabi Nuh ni kecewa. Maka itu tidaklah menjadi baginda ni orang yang gagal. Bahkan ujian itu menaikkan darjat para nabi. Itu cara yang pertama lah, banyakkan mendengar kisah para sahabat, para nabi, moga-moga terubatlah. Dan yang kedua pula ialah macam mana kita nak bagi semangat. Mudah, yakni kita cuba cari orang yang betul-betul ataupun sahabat, kita cari sahabat yang mana memahami perasaan kita tu. Dan bolehlah melakukan sharing session dan sebagainya. Itu sahajalah untuk soalan Fawaz tu, harap menjawablah. Yang paling penting sekali, kita jangan tengok itu sebagai suatu bebanan ataupun tekanan. Kita tengok dia sebagai suatu kemanisan kepada kita. Barulah kita gembira lah, insya-Allah. Agak-agak menjawablah soalan daripada Fawaz tu. Okey, saya serahkan kembali kepada saudara Airi. Baiklah, sungguh jelas jawapan yang diberikan saudara Haikal, dan saya pun terpegunlah dengan jawapan saudara Haikal tu, on the spot tapi masih boleh menjawab. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat tiada lagi soalan yang diajukan, jadi sebagai kesimpulannya di sini, dalam forum kita kali ini, kita dapat lihat pelbagai pengajaran ataupun hikmah yang terdapat pada sirah-sirah Nabi yang telah dibincangkan dalam forum kita pada kali ini. Dan kita dapat dengar daripada panel yang pertama dan yang kedua, saudara Asha dan saudara Haikal telah membincangkan sirah Nabi ini mempunyai banyak pengajaran dan kita boleh ambil dan menjadikan satu contoh ikutan, atau kita jadikan kisah Nabi ini untuk meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang berjaya. Jadi dan dalam masa yang sama kita boleh menggunakan ilmu-ilmu ataupun pengajaran yang kita telah dapat
dan memanfaatkan kepada orang lain. Jadi kita sudah berada di penghujung rancangan. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel yang sudi hadir menyertai forum santai kita pada kali ini. Sekian saja untuk forum kita. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis forum kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.